Terima kasih saudara pengurusi majlis, kawan-kawan staf-staf kepimpinan yang saya hormati, seperti pajak tadi ada saudara Amir Ghazali dan saudara Farid, kedua-duanya rakan seperjuangan saya dalam Majlis Perbandaran Seberang Perai, dan juga rakan baik saya saudara Lee Kai Lun yang kita berharap akan menjadi salah seorang calon muda di kawasan kita, Bukit Bertajam. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat sejahtera, Sagudra, Sagudri Gelai, Malay, Wanakem, Kewe Laiping, Kewe Tompaman, Tajahau. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sampai di sini, saya suka ingat tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan bila saya ingat tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya teringat satu rangkap yang beliau selalu guna, sebab masa itu beliau Menteri Pendidikan, saya masih bersekolah, beliau kata, "Women dou shi yi jia ren." Maknanya kita semua berkeluarga, dan saya rasa petikan ini, ayat ini walaupun dalam bahasa Cina, ayat ini merupakan satu falsafah kebudayaan Cina yang lahir daripada zaman Confucius, iaitu seorang ahli falsafah Cina 2500 tahun yang lalu. Dan memang kebudayaan orang Tionghoa, dia percaya bahawa semua manusia bersaudara, dan saya rasa prinsip ini ataupun falsafah Tionghoa ini dekat ataupun hampir, saya tak kata sama, saya kata hampir dengan prinsip dalam Al-Quran, terutamanya daripada surah Al-Hujurat ayat ke-13, di mana disebut, "Wahai manusia, kami mencipta kamu daripada sepasang lelaki dan wanita, dan kami menjadikan kamu berpuak-puak pelbagai kaum supaya kita saling berkenalan, bukan bergaduh, bukan syak wasangka, bukan membenci, bukan berdendam." Dan saya rasa pada hari ini malangnya di negara kita Malaysia, walaupun pemimpinnya mendakwa mereka di Islam, terutamanya daripada UMNO, tetapi prinsip surah Al-Hujurat ayat ke-13, prinsip women dou shi yi jia ren, tidak diamalkan sama sekali. Terbaliknya, kerajaan UMNO Barisan Nasional mengamalkan satu prinsip yang kita panggil perkauman ataupun asabiah kalau bagi konsep orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata kita nak ubah. Kita nak ubah apa? Kita nak ubah asabiah. Kita nak ubah prinsip yang tidak adil. Kita nak ubah prinsip ketidakadilan. Kita nak ubah prinsip perkauman, prinsip ketuanan kepada satu prinsip yang lebih adil. Prinsip surah Al-Hujurat ayat ke-13. Betul atau tidak? Betul! Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini ekonomi negara kita sedang sakit. UMNO Barisan Nasional memang tidak lagi mampu untuk menawarkan apa-apa idea baru. Mengapa saya kata dia tidak mampu? Contohnya, Pakatan Rakyat, kita menawarkan manifesto kita. Kita mengajak dia berdebat, kita mengajak dia berdialog, kita mengajak dia berhujah. Kita menawarkan dasar-dasar ekonomi, idea-idea ekonomi, idea-idea pentadbiran. Saya sendiri merupakan seorang ahli dalam Pusat Kajian Dasar Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan kita telah membentuk satu laporan untuk pembangunan Pulau Pinang untuk 10 tahun yang akan datang di bawah pimpinan Pakatan Rakyat. Kita menawarkan pelbagai hujah dan idea ini. Apa yang UMNO Barisan Nasional tawarkan? Mereka baling batu, dia sembocak, dan terbaru dia tunjuk DVD lucah. DVD lucah. Bukan saja UMNO yang menunjukkan DVD lucah. UMNO ini dah tunjuk DVD lucah parti lawan lah, sekurang-kurangnya yang mendakwa itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita tahu tipu. MCA juga menunjukkan DVD lucah, tapi yang berbezanya MCA dia tak begitu pandai. Orang tunjuk DVD lucah kononnya parti lawan, MCA tunjuk DVD lucah presiden mereka sendiri. Puan-puan, mereka dah tak ada idea, dah hilang akal. Kita di Pakatan Rakyat, kita kata jika kita pergi ke Putrajaya pada hari ini, kita akan turunkan harga kereta kerana harga kereta yang tinggi membebankan rakyat. UMNO nak ikut, tak apalah, biar mereka ikut. Tapi dia ikut tak sampai. Kita kata turun harga kereta, dia pula pergi turun harga handphone. Kemudian kita ketawa, dia dah tahu, dia malu. Tiba-tiba semalam dia kata apa? Turun harga kereta ni boleh bankrupt. Peniaga Melayu, usahawan niaga boleh rugi. Tetapi tiba-tiba apabila dia nampak rupa-rupanya inilah yang rakyat mahu, maka semalam dia umumkan, kita juga nak turun harga kereta. Tak apa, bagi dia tiru. Tapi ini menunjukkan dia dah hilang idea. Kalau dah hilang idea, beredarlah. Dia orang yang ada idea, mentadbir. Dia orang yang ada pengetahuan, ada pengalaman, ada kemahiran, mentadbir di Putrajaya.
Pakatan Rakyat kata, jika kita pergi ke Putrajaya, kita akan bagi permit taksi kepada pemandu taksi. Saya pun pelik, dahulunya saya tak faham sangat mengapa pemandu taksi kata nak permit. Jadi saya pun tanya kepada pemandu taksi. Rupa-rupanya seorang pemandu taksi jawab dengan Steven. Dia kata, Steven, kalau kita dapat permit itu sendiri, pemandu yang dapat bukan syarikat kroni, bukan syarikat besar dapat, kita sekurang-kurangnya boleh menambahkan pendapatan keluarga kita lebih RM1,000 sebulan. Untuk seorang pemandu taksi yang memandu taksi dari pagi, awal pagi 6 pagi sampai pukul 12 malam, kadang-kadang sampai pukul 1-2 malam, seperti di Kuala Lumpur, RM1,000 itu amat besar dan amat bermakna. Jadi kita kata, kalau Pakatan Rakyat pergi ke Putrajaya, maka kita bagi permit terus kepada pemandu, bukan kepada syarikat kroni. UMNO nak ikut, tak apa bagi dia ikut, tapi dia ikut tak sampai, kita kata bagi permit, dia bagi tayar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata, kita kalau pergi ke Putrajaya, saya rasa Datuk Seri Anwar selalu mai ke sini dan beliau juga dah umum banyak kali, kalau hari ini kita menjadi kerajaan di Putrajaya, maka esok kita akan turunkan harga minyak. UMNO nak ikut, tapi kita kata turun harga minyak, dia pula pergi turun harga seluar dalam. Ingatkah tuan-tuan dan puan-puan, bajet 2011, Perdana Menteri kita Najib Tun Razak merangkap Menteri Wanita. Beliau di Parlimen membentangkan bajet. Apa beliau kata? Beliau kata, kita kerajaan UMNO Barisan Nasional memang menjaga rakyat. Jadi untuk meringankan beban rakyat, maka saya umumkan kita akan menurunkan harga seluar dalam dan kelambu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja kemampuan mereka. Bajet handphone, bajet tayar kereta, bajet seluar dalam, bajet kelambu. Kita nakkah kerajaan macam ini? Kita tak nak kerajaan macam ini. Kita kata ubah. Kita nak ubah apa? Kita nak ubah kerajaan yang tidak ada kemampuan. Kita nak ubah kerajaan yang tidak mampu membawa Malaysia ke arah yang lebih maju kepada kerajaan yang mampu. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mencuit sikit tentang isu di Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang. Barisan Nasional Pulau Pinang, dia ada keluar manifesto, ada keluar manifesto. Barisan Nasional Pulau Pinang yang diketuai oleh calon ketua menteri Barisan Nasional Pulau Pinang, dia orang Jawa, namanya Teng Chang Yao. Ya, Teng Chang Yao. Kita pun tak faham. UMNO menang 11 kerusi di Pulau Pinang. Gerakan kosong, elek tak ada. Tapi calon ketua menteri datang daripada gerakan orang Jawa, nama Teng Chang Yao. Teng Chang Yao dia mengemukakan satu manifesto. Barisan Nasional kata, jika kita menang di Pulau Pinang, apa kita nak buat? Kita akan menjadikan Pulau Pinang ini sebuah pelabuhan bebas. Oh, nampak macam gah, nampak hebat. Apa itu pelabuhan bebas? Jika orang lama di sini, dia akan tahu. Orang lama beritahu kat Steven, ini sebenarnya idea lama. Idea dia sendiri yang tak buang dalam tong sampah, kemudian sekarang dia kutip balik, dia bungkus semula, dia tawar kepada rakyat. Dia tawarkan idea lama, idea basi, idea sampah kepada rakyat. Apa itu pelabuhan bebas? Dulunya pelabuhan bebas sebelum dalam tahun 60-an, pelabuhan bebas di Pulau Pinang ini orang suka sebab barang-barang mahal. Kebanyakan barang-barang datang daripada Amerika, daripada Eropah. Nak beli raket badminton pun mahal. Jadi bila dia pergi ke pelabuhan bebas, maka cukai dia tak ada. Dia beli murah. Dia boleh beli baju. Baju semua datang daripada Eropah, Amerika, mahal. Jadi dia pergi ke Pulau Pinang beli murah. Tapi sekarang banyak barang-barangan dikeluarkan oleh syarikat tempatan. Kalau tak pun dari China dan kosnya rendah. Jadi memang tak begitu menguntungkan. Tetapi saya kata tidak. Bila saya buat kajian, saya kaji. Rupa-rupanya ada 3 jenis produk yang akan menjadi rendah harganya apabila ada pelabuhan bebas. Satu ialah kereta. Memang kereta akan menjadi lebih murah kerana tidak ada cukai di pelabuhan bebas. Tetapi saudara-saudari kena ingat, seperti di Langkawi, apabila tuan-tuan dan puan-puan beli kereta di Langkawi, boleh pandu keluar. Tak boleh pandu keluar, you kena tunggu 5 tahun baru boleh pandu keluar. Jadi sama saja kalau dia buat pelabuhan bebas di Pulau Pinang, harga kereta lebih murah, tapi you tak boleh keluar daripada pulau. You tinggal di Pematang Pau, kereta kena letak di Tanjung, tak boleh bawa ke sini. You kena naik ferry, kemudian naik taksi ataupun naik bas balik ke rumah. You boleh enjoy kereta you kat pulau. Tetapi yang paling penting lagi, ada 2 lagi produk yang akan menjadi amat murah sekali. Apa dia? Satu ialah rokok, satu lagi ialah arak. Ini adalah produk yang akan menjadi murah, ya. Dan kita tahu
ini bukan budaya kita. Kita pun tidak nak orang-orang kita terjerumus dalam kancah sosial. Jadi pelabuhan bebas ini hanya akan menguntungkan 3 produk ini. Kereta murah, rokok murah, arak murah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah jika nak pelabuhan bebas ataupun tawaran daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Apa pula tawaran kita? Kita dalam rancangan 10 tahun kita kata Pulau Pinang berancang ataupun berhasrat, bercita-cita nak jadi pelabuhan antarabangsa. Apa ni pelabuhan antarabangsa? Adakah ini semata-mata cakap putar saja dari bebas jadi antarabangsa? Tidak. Pulau Pinang ini sememangnya mengikut pakar-pakar merupakan satu kedudukan yang strategik untuk dijadikan sebuah pelabuhan antarabangsa. Sebab kapal-kapal daripada China bila dia nak pergi ke di sebelah India ke Arab ke Eropah, dia kena lalu tempat kita. Dan sebaliknya juga kalau kapal-kapal dari India ke daripada Eropah, daripada Arab nak pergi ke China, iaitu pasaran yang amat besar sekali di dunia, dia kena melalui sini. Jadi Pulau Pinang merupakan satu pelabuhan yang berpotensi menjadi sebuah pelabuhan antarabangsa. Apabila kita menjadi pelabuhan antarabangsa, kita akan menarik pedagang-pedagang besar untuk membawa barang-barang mereka ke sini, untuk melabur di sini. Jadi ini secara tidak langsung akan menaikkan ekonomi kita. Dan juga salah satu unsur dalam pelabuhan antarabangsa ini, kita berhasrat menjadikan Pulau Pinang ini sebuah pusat pemprosesan barangan halal. Mengapa kita kata begitu? Sebab bila kita buat kajian, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam 2-3 tahun ini kita buat kajian, terutamanya di bawah pimpinan YB Abdul Malik. Beliau adalah Exco Perdagangan. Dia kata dia buat kajian dan kita mendapati bahawa rupa-rupanya negara Indonesia yang di tepi kita ialah negara yang paling ramai umat Islam. Jadi pasaran untuk barangan halal ini memang banyak. Mengapa kita tidak menjadikan tempat kita ini sebagai pusat untuk memproses barangan halal ini untuk dijual ke Indonesia, untuk dijual kepada pasaran Islam di China ataupun di India dan di negara-negara Arab. Dan kita memang telah pun menubuhkan hub halal kita ataupun pusat halal sedunia kita yang bertempat di seberang perai ini. Kerajaan negeri mensasarkan dalam masa 5 tahun yang akan datang, 2018, kita mensasarkan kita akan mendapat sekurang-kurangnya 500 juta pelaburan untuk industri pemprosesan halal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah malam ini apa yang tuan-tuan nak. Pilihlah pilihan raya yang ke-13 ini. Apa yang tuan-tuan nak untuk Pulau Pinang? Tuan-tuan nak Pulau Pinang menjadi pelabuhan bebas ataupun tuan-tuan nak Pulau Pinang menjadi pelabuhan antarabangsa? Pakatan Rakyat dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini memang UMNO dah hilang idea saya katakan tadi. Dia kata kita tak bina rumah mampu milik. Teng Chang Yao, calon ketua menteri Barisan Nasional yang Jawa tu tadi, Teng Chang Yao, beliau selalu keluar dalam TV kata Pulau Pinang, Kerajaan Pulau Pinang dalam 2008 hingga 2013 tak ada rumah kos rendah. Tipu. Ni belum jadi ketua menteri dah ada tipu rakyat. Kita tak nak ketua menteri macam itu. Nakkah ketua menteri yang belum jadi lagi ketua menteri nak tipu rakyat? Kita ada rekod, kita ada laporan daripada 2018 hingga 2013 kerajaan negeri di negeri Pulau Pinang dah siapkan lebih kurang 14,700 buah rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah. 14,000 unit rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah. Mana boleh tak ada? 14,000 bukan 14 biji. Dia pun tak nampak ataupun semata-mata nak memutarbelikkan fakta, nak menipu rakyat. Dan bukan itu sahaja. Kita memang faham bahawa harga rumah memang tinggi kerana pasaran. Bukan saja di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, di Johor, di tempat-tempat yang ramai orang nak mai tinggal, memang rumahnya tinggi kerana ramai permintaan. Itu adalah faktor pasaran. Tetapi oleh kerana Kerajaan Negeri Pulau Pinang prihatin tentang kesusahan rakyat, maka Kerajaan Negeri telah menubuhkan sebuah dana yang dipanggil dana perumahan mampu milik bernilai 500 juta ringgit. Ini merupakan satu dana yang terbesar yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana negeri dalam Malaysia. 500 juta ringgit untuk membantu rakyat memiliki rumah mampu milik. Dan dalam masa 5 tahun yang akan datang, Kerajaan negeri telah merancang untuk menambahkan lagi stok perumahan mampu milik ke sebanyak 22,000 unit dan banyak akan kita nampak di seberang perai dan selebihnya di kawasan pulau. Tuan-tuan dan puan-puan,
jangan kita terpedaya dengan tipu helah. Sebab mereka dah, bahasa orang putih kata desperate, dah desperate. Dia sanggup bercakap apa saja, dia sanggup melakukan apa saja. Tetapi saya rasa pada hari ini, saya pun tak nak bagi panjang isu-isu, mungkin penceramah lain akan bagi petik isu. Hari ini saya nak bagi amaran. UMNO Barisan Nasional tak ada idea ekonomi. Ekonomi dia tak boleh lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dinobat sebagai Menteri Kewangan yang paling pandai di Asia Tenggara. Bukan saja di sejarah Malaysia, tetapi di Asia Tenggara. Bab ketelusan, bab pentadbiran, bab pengurusan, beliau tak boleh. UMNO Barisan Nasional memang tak boleh saing dengan ketua kita saudara Lim Guan Eng yang terkena dengan pengurusan prinsip yang tegas, CAT, cekap, accountable, telus. Bab nilai-nilai agama, bab prinsip-prinsip moral, UMNO Barisan Nasional memang tak boleh saing dengan tokoh-tokoh seperti Tok Guru Nik Aziz dan Tok Guru Hari Awang. Tetapi malam ini saya nak bagi amaran, dia ada lagi dua senjata. Apa senjata itu? Satu ialah hantu, satu lagi Tuhan. Saya akan jelaskan. Hantu, mengapa hantu? Kerana pilihan raya kali ini UMNO Barisan Nasional akan menggunakan pelbagai taktik kotor, termasuk pengundi-pengundi hantu, pengundi-pengundi bangla untuk menang, untuk kekal berkuasa. Jadi kita kena berhati-hati. Setiap undi adalah penting. Kita kena keluar undi. Jangan kata, Pematang Pau ni tempat kuatlah, Datuk Seri Anwar, kita akan bolehlah kita lewat sikit pergi undi. Jangan pergi undi dengan awal. Panggil kawan-kawan kita, panggil ahli keluarga kita, semua keluar undi. Tak kira jiran kita pun panggil, jiran kita punya jiran pun kita panggil. Kita nak semua pengundi rakyat Malaysia keluar dan ubah apa? Kita nak ubah kerajaan yang asabiah, kita nak ubah kerajaan yang tidak cekap. Keduanya isu Tuhan. Ini memang isu lama, ini memang senjata lama. UMNO Barisan Nasional akan memperalatkan isu agama dan isu perkauman untuk kekal berkuasa. Ni adalah taktik yang dia warisi daripada pak dia lah. Pak dia siapa? Orang British. Orang British guna strategi pecah dan perintah. Sebab dia tahu, British tahu masa dulu, kalau dia boleh pecah belahkan Melayu, Cina, India, maka dia akan kekal memerintah. Dia akan kekal sampai bila-bila mengobak kekayaan negara kita bawa ke England. Bila British dah pergi, maka dia warisi taktik ini, senjata ini kepada anak buah dia, UMNO Barisan Nasional, dulu panggil Perikatan. Isu agama. Dia nak pecah-pecah belahkan orang Melayu, orang Cina, orang India. Di kawasan orang Melayu seperti ini, pemimpin-pemimpin Islam akan datang daripada UMNO Barisan Nasional. Cakap dengan kawan-kawan, jangan undi PAS, jangan undi PKR, sebab mereka ini kuda tunggangan DAP, nanti akan jadi negara Kristian. Tetapi tadi saya datang daripada kawasan orang Cina, berceramah di Pride, kawasan orang India. Di kawasan orang Tionghoa pula, MCA gerakan dia akan main, dia cakap, uncle auntie jangan lu undi sama ini DAP. Ini DAP kalau lu undi sama dia, ini akan jadi negara Islam. Kena potong lu. Kata potong apalah. Ini adalah munafik. Di sebelah Melayu dia cakap lain, di sebelah Cina dia cakap lain. Kita pemimpin Pakatan Rakyat, kita cakap yang sama saja. Kita nak keadilan untuk semua. Saya nak bagi satu cerita untuk menunjukkan betapa munafiknya UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun lepas, bulan Februari tahun lepas, 2012, Setiausaha Agung DAP merangkap Ketua Menteri Pulau Pinang, Saudara Lim Guan Eng, berdebat dengan Presiden MCA, Chua Solik. Kenal Chua Solik? Ada tengok DVD? Artis lah. Kita tak tengok DVD, tapi memang kita kenal siapa dia. Orang yang malu, orang yang dah telanjang, satu dunia boleh nampak. Ya, Ketua Menteri kita Lim Guan Eng berdebat dengan Chua Solik. Ya, dalam debat itu memang disiarkan live seluruh negara, dan sekarang kalau nak tengok boleh pergi tengok YouTube. Nanti lepas ni boleh cek YouTube sama ada I cakap benar atau tidak. Dalam debat tersebut, Chua Solik dia melontarkan satu cabaran kepada Lim Guan Eng. Dia kata, "Hoi Lim Guan Eng, satu undi untuk DAP adalah satu undi untuk PAS, dan satu undi untuk PAS adalah undi untuk Islam, dan undi untuk Islam akan merugikan negara daripada segi sosial, ekonomi dan pendidikan." Tuan-tuan dan puan-puan, inilah cabaran, tomahan, fitnah yang dilontarkan oleh Chua Solik, oleh MCA, oleh pemimpin Barisan Nasional kepada kita. Mereka adalah rakan sekatil UMNO, tetapi mereka tergamak melontarkan cabaran sebegini. Apa Lim Guan Eng nak jawab, tuan-tuan dan puan-puan? Jawab Lim Guan Eng senang saja. Lakum dinukum waliyatin. Memang betul lah, Lim Guan Eng belum lagi boleh cakap bahasa Arab. Tetapi balasan ataupun jawab Lim Guan Eng kepada Chua Solik,
Senang saja, memang berdasarkan prinsip lakum dinukum waliyadin, surah Al-Kafirun ayat ke-6, iaitu agama you, agama gua untuk gua. Persahabatan kita, kerjasama kita dalam Pakatan Rakyat adalah berasaskan prinsip hormat menghormati. Kita di DAP, kita tidak pernah mengaku bahawa kita arif tentang Islam. Kita tidak pernah mendakwa bahawa kita pandai tentang Al-Quran. Kita tidak pernah mendakwa bahawa kita pandai tentang budaya dan amalan orang Islam. Tetapi sekurang-kurangnya kita tidak pernah mengejek orang Islam, kita tidak pernah menghina Al-Quran, kita tidak memfitnah, kita tidak memperkecilkan budaya dan adat orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena bersedia. Taktik ini, taktik kekauman, taktik agama. Kita nak tolak UMNO Barisan Nasional, kita nak tolak yang asabiah, kita nak ubah yang asabiah, kita nak ubah yang tidak cekap, kita nak ubah yang menipu. Tuan-tuan dan puan-puan, di kawasan orang Cina, orang Cina selalu tanya dengan saya, Steven, apa jaminan Steven? Sekarang Steven sedang berkempen, selalu minta kita undi Pak Haji PAS, undi ni Muhammad Abdul daripada PKR, undi ini Zairil K. Johari daripada DAP, undi Melayu lah, undi pemimpin Islam Pakatan Rakyat. Apa jaminan you? Sekarang dia baik dengan kita, tapi bila dia dah pergi Putrajaya, apa jaminan Steven? Pemimpin Islam dalam Pakatan Rakyat ini tidak akan menindas orang Tionghoa, tidak akan menindas orang India. Apa jaminan mereka tidak akan jadi macam UMNO? Steven pun fikir, dan Steven jawablah. Kita tanya dengan Pak Ajak, tanya dengan Amir, kita jawab. Kita kata sebenarnya prinsip keadilan untuk semua bukan prinsip politik PKR atau PAS. Oh, terkejut dia. Dia kata, bukan prinsip politik. Bahayalah macam itu. Saya cakap, memang ini bukan prinsip politik, tetapi merupakan pegangan dan nilai agama pemimpin Islam dalam Pakatan Rakyat. Dia kata, betul tak? Saya kata, betul. Saya tunjukkan ayat dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, di mana disebut, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan demi Allah lagi menerangkan kebenaran. Jangan sekali-kali, walaupun Anwar Ibrahim benci dengan China, walaupun Tok Guru benci dengan India, jangan sekali-kali kebencian kamu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Hendaklah kamu sentiasa berlaku adil, kerana adil itu adalah lebih dekat dengan takwa. Betul atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, keadilan untuk semua bukan sahaja slogan politik, bukan saja prinsip politik, bukan saja idea-idea politik, tetapi merupakan pegangan agama yang sebati dengan pemimpin Islam dalam Pakatan Rakyat dan sebati pegangan moral yang sebati dengan pemimpin bukan Islam. Kita lihat siapakah yang membela gadis Melayu di Melaka yang dirogos sehingga beliau sendiri bankrupt, kena masuk penjara, anak beliau terbiar di luar penjara? Lim Guan Eng daripada DAP. Siapakah pemimpin yang membela budak Melayu, budak Islam di Singapura yang memakai serban di sekolah sehingga beliau dilucutkan lesen peguamnya di Singapura? Saudara Kapal Singh, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat keadilan untuk semua bukan sahaja prinsip politik kita, tetapi merupakan pegangan agama kita dan nilai-nilai moral yang kita pegang, kita semak di hati. Justru tuan-tuan puan-puan, ini kalilah, kata orang Sabah Sarawak, ini kalilah kita nak ubah kerajaan yang kotor, ini kalilah kita nak tolak yang rasuah, ini kalilah kita nak tolak yang asabiah, kita nak dukung yang adil, kita nak dukung yang memegang surah Al-Hujurat ayat ke-13, kita nak mendukung kerajaan yang mempertahankan surah Al-Maidah ayat ke-8. Kita nak ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Sekian, terima kasih.